Cerita ni mungkin boleh jadi pengajaran lah untuk kita sebagai ibu bapa. Yep. Untuk kita kawal sebenarnya penggunaan gadget. Bukan tak bagi terus, tapi kita kena kawal supaya tak melarat. Ya, dan pengajaran itu yang kita nak bawakan kepada anda bersama supaya ada manfaatnya. Kita nak bawakan terus adik Nur Sofia Amanda Nik Muhammad Azril Sofian yang kami tampilkan dalam bingkisan seperti tadi bersama dengan ibunya Puan Rasidah Hanum Lehun secara panggilan video. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Selamat pagi. Amanda, hai. Amanda tak pergi sekolah hari ni? Tak. Sekolah pun memang cuti. Oh, dia cuti anak kita. Oh, Taska buka lah. Taska buka. Okey, Puan Rasidah. Kita nak cerita mengenai mata Amanda yang bermula juling apabila penggunaan gadget yang melampau. Jadi mungkin Puan Rasidah boleh ceritakan bagaimana Puan boleh mengesan masalah tu dari awal. Okey, yang first dia kena masa umur 2 tahun lebih lah, tahun 2017. Okey. Dia lahir memang mata dia memang normal lah, tak ada juling, tak ada rabun. Okey, satu hari tu dia bila saya bercakap dengan dia face to face kan. Dia belah kanan tu macam lari, ingatkan dia buat juling. Tapi bila perhatikan dalam masa seminggu, memang betul dia juling. Lepas tu saya tanya doktor klinik kesihatan, dia check, okey dia terus refer pakar mata dekat HSI. Puan melihat, yalah, sebab dah dapat kesan awal, kita nak mungkin ada perkongsian. Maksudnya memang didedahkan dengan gadget seawal usia kanak-kanak ataupun bayi lagi, Puan? Oh, saya memang bagi dia handphone masa tu. Bagi dia memang tengok handphone sebab masa tu dia punya daddy dia kerja Singapura. Saya bersama dia dengan adik dia masih baby lagi masa tu. So macam saya nak dia diam, tak nak macam kacau lah buat kerja. Saya bagi dia tengok handphone lah, tak kira masa, cakap bagi dia tengok. Faham? Sampai dia jadi macam tu satu hari tu. Maksudnya tempohnya itu tidak dikawal lah ya Puan ya? Tak. Tapi adakah sekarang selepas dah tahu masalah ni, sekarang pun Amanda dah masuk 7 tahun, dah 5 tahun sebenarnya masalah tu dikesan. Jadi mungkin penggunaan gadget tu dah stop ataupun dikawal sekarang ni, Puan Rasidah? Saya tak stop sebab sekolah pun sekarang pun memang guna gadget kan. Betul. Saya cuma hadkan masa dia. Tak ada macam dulu, macam satu hari tu kita bagi dalam 1 jam, 2 jam. Okey, lepas tu kita bagi dia buat aktiviti luar lah. Okay, nak tanya Amanda. Amanda sekarang ada perasaan takut ke nak guna gadget? Nak guna telefon, Amanda? Takut tak? Lepas tahu ada masalah mata. Takut? Ke seronok sama je? Okey, tapi Amanda, kita nak cakap lah, Amanda cantik lah pakai spek. Asyik. Comel. Sama. Okey, jadi jom kita bersama dengan seorang doktor pakar mata kanak-kanak, Jabatan Oftalmologi, Hospital Tunku Azizah, Hospital Wanita dan Kanak-kanak Kuala Lumpur. Kita bersama dengan Dr. Goh Siu Yuen. Good morning, doktor. Good morning. Terima kasih menjemput saya. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Doktor, kita dengarkan isu yang ditengahkan oleh Puan Rasidah tadi bersama dengan anaknya. Ini kebiasaan baru bagi kanak-kanak yang dihadapi dengan gadget ni, doktor? Ya, memang benda ini jarang kita jumpa sebelum COVID ni. Dengan zaman teknologi yang berkembang semakin pesat, gadget dan kanak-kanak memang tak dapat dipisahkan. Betul. Jadi dari pengalaman saya bekerja dalam 2 tahun ini, makin banyak kes yang saya terima pasal juling yang disebabkan oleh gadget. Wow. Ini salah COVID. Bukan salah gadget, salah COVID. Antara impaknya. Ya. Jadi doktor, kalau kita tengok seawal 2 tahun sebenarnya tadi Puan Rasidah bagi tahu dia telah pun memberikan gadget kepada anaknya. Jadi adakah wajar untuk kita bagi anak kita di usia 2 tahun dengan mata 2 tahun tu yang terdedah tu kan? Ya, memang tak ada cut off point yang boleh kita mengatakan umur berapa kita tak boleh kasih gadget. Tapi yang kita cadangkan umur kurang daripada 2 tahun kita avoid. Jangan bagi mereka gadget. Kalau 2 tahun ke atas, kalau betul nak kasih pun, kita hadkan masa dia dalam setengah jam. Ya, satu hari setengah jam. Setengah jam saja? Setengah jam saja. Perlu kalau disiplin? Boleh, yes, kita perlu more time with kita punya anak-anak. Memupukkan perasaan ibu bapa dan kanak-kanak. Itu yang lebih penting dan kita
belikan masa kepada outdoor activity daripada gadget. Okey doktor, sebab kita faham antara yang menjadi isu apabila kita memberikan gadget kepada anak-anak ni adalah masalah pertuturan. Sebelum ni yang saya tahulah pertuturan kadang-kadang lambat sebab dia lebih banyak spend time dengan gadget. Yang juling ini bagaimana ianya boleh berlaku apabila anak-anak ni didedahkan dengan gadget doktor? Pemahaman secara mudahnya. Bila kita sentiasa fokus dengan gadget kan, mata akan otot dalam mata akan selalu dalam keadaan yang tegan. Fokus dekat image yang melihat dekat-dekat saja. Dan mereka selalu menerima informasi saja pasif. Mungkin doktor boleh tunjuk sambil pegang mata ni. Kita ada bawa mata replika. Ini mata anda. Warna merah ya matanya. Mata kau merah ni? Lebih kurang. Rekomendasi. Bila kita membaca kan, mata kebiasaan akan fokus ke dalam. Otot masa ini media rectus kita panggil, dia akan pusing ke dalam untuk melihat. Dan juga otot dalam mata kan, yang ini yang membegangkan mata kita akan contract juga, supaya image yang kita nampak itu fokus kepada saraf mata. Mungkin boleh tunjuk daripada dalam tadi doktor punya tu. Itu bahagian dalamnya. Saraf-sarafnya. Jadi bila balance ini jadi tak stabil dan mata sentiasa dalam keadaan tegang membaca, melihat gadget dalam jarak yang dekat, keadaan ini macam disrupt balance between the mata kita, jadi manifestlah juling dia. Kita ada kondisi yang fenomena kita panggil juling ke dalam, juling ke hidung, kita panggil esotropia. Adakah disebabkan dia pandang telefon macam gini doktor? Kan? Disebabkan terlalu dekat. Jarak antara telefon dengan muka mata tu sangat dekat, disebabkan itu matanya boleh menjadi juling. Itu faktor juga doktor? Kita selalu kita advise mereka selalu pegang dekat 33 cm kan. Cara duduk dan cara melihat gadget yang makin lama makin dekat itu menyebabkan berapa meter tadi doktor? 33 cm. Sekurang-kurangnya 33 cm. Macam inilah Okey. 33 cm. Ini termasuk orang dewasa dan kanak-kanak ya? Okey, ini jarak yang betul lah. Jarak sihatlah. Okey. Baik, kita sihatlah. Bersama dengan Puan Rasidah juga, masih lagi bersama dengan Puan Rasidah sebab saya nak tanyakan, difahamkan Amanda menjalani rawatan ya puan, apa yang dinasihatkan untuk dilakukan oleh Amanda ni puan? Doktor cakap dia cuma kena pakai cermin mata dulu sementara ni untuk betulkan dia punya juling. Tapi anda kata dia punya juling tu masih sama, mungkin dia akan kena operation mata dia. Betulkan saraf mata dia. Ya, doktor itu antara rawatannya? Ya, memang rawatan kita, first thing kita kena detect whether the children, kanak-kanak mengalami refraksi mata. Either dia ada power rabun dekat yang sangat tinggi atau satu entiti kita panggil anisometropia di mana power tak balance in between both eye. Satu mata tinggi, satu mata yang normal atau rendah. Benda-benda ini perlu dirawat dulu. Sebab benda yang dia nampak itu dengan power macam itu sentiasa kabur. Berapa power Amanda, Puan Rasidah? Ya? Power matanya? 250. 250, silau dia 75. Adakah itu tinggi untuk kanak-kanak yang berusia 7 tahun? 7 tahun. Ya, betul. Kalau kata ikut zaman sekarang, memang banyak kanak-kanak yang start having this rabun jauh memang. Tapi by right 7 years old, kita should be imetropia tanpa power lah. Mereka bebas berlari tanpa memakai cermin mata. Zaman kita dulu kan, dan zaman yang tak ada gadget, kita tak pakai cermin mata. Beza zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ni macam-macam penyakit boleh dapat dan macam-macam benda yang boleh datang, faedah ada. Dengan gadget ni faedah ada. Mudaratnya pun ada. Dia bergerak seiring lah ya. Samalah, ada pros and cons dia lah. Okey, jadi yang berusia 7 tahun boleh dirawat juling mata tu? Dia tak ada had yang kita boleh limitkan untuk melawat juling. Tapi yang first step yang kita kena pick up, kalau ada refractive error, maksudnya ada rabun jauh ke, rabun dekat ataupun anisometropia, benda-benda ini kena rawat kebelakang masa sebelum umur dia 7 tahun kalau boleh. Kalau budak-budak kan sekarang lagi awal, saya akan sarankan dalam umur 3-4 tahun, kalau boleh start check power mata mereka for eye screening. Doktor ada term juga yang mengatakan bahawa lazy eyes ni. Lazy eyes ni adakah ianya menjadi faktor juga? Yes, lazy eye ada faktor juga, dia menjadikan mata itu juling. Sebab mata itu tak melihat kan, jadi otak tak
memakai mata itu untuk melihat sesuatu dan mata itu akan start juling. Dia tak nak fokus kan, dia akan pakai satu mata yang sharp untuk melihat, satu mata yang tak fokus itu akan start ada juling ke dalam ke atau juling keluar. Untuk lazy eye tu macam mana pula kita nak kesan? Betul? Macam mana kita nak tahu itu adalah lazy eye? Macam mana sebelah lazy, sebelah okey, sebelah fokus macam mana tu? Yes. Adakah lazy eye tu macam kita macam mata tu malas, tak nak pandang sesiapa? Struktur mata memang elok, tak ada kaitan dengan struktur mata lazy eye. Jadi kena bawalah budak kepada pemeriksaan. Biasa ke pusat yang ada optometris yang ada deal with kanak-kanak mereka yang pandai. Sebab mereka perlukan ubat untuk menitis. Kita panggil cycloplegic, menitis, relaxkan otot-otot mata dalam supaya kita boleh pick up power, exact power of the children. Maknanya lazy eye ni tak dapat nak didetect dengan pandangan fizikal. Tak betul boleh. tak? Dari pandangan sebab mata kasar tak kalau dapat. satu mata elok, dia akan pakai satu mata melihat tanpa detect the other eye sudah lazy. Okey, faham. Kecuali yang sudah manifest, yang sudah menjadi juling, kita tahulah. Baru kita nampak. Ya. Okey, kita tanyakan, kita masih lagi bersama dengan Puan Rasidah dan juga adik Amanda kita. Puan, adakah kondisi keadaan mata Amanda sekarang ni mengganggu proses tumbuh besarannya, mengganggu juga proses pembelajaran? Kalau nak dikongsikan, Puan? Tak ada mengganggu apa pun. Cuma kita kena pakai cermin mata je lah. Mata dia pun nampak dah makin ungkit, tak macam masa mula-mula. Okey, ada perubahan maksudnya ya? Ya, alhamdulillah ada perubahan. Ya, alhamdulillah. Ya, bolehlah Amanda lepas ni bergerak dan juga bermain seperti biasa kan? Penerimaan. Dia pun macam rimas sikit lah pakai cermin mata. Nak main pun lari-lari pun susah. Actually Puan Rasidah bukan kanak-kanak aje rimas pakai spek mata ni. Orang besar ni pun. Betul? Kan? Dia rasa macam nak buka aje. Apalagi nak main buayan ni kan? Ya. Okey, jadi Amanda ada adik-adik? Ada. Okey, jadi Amanda bagi tak adik-adik main telefon? tak bagi? Kenapa Amanda tak nak bagi? Dekatlah. Sebab apa Amanda tak bagi adik main telefon? Saya. Apa dia? Saya takut jadi macam saya. Jadikan pengajaran lah untuk adik-adiknya kita juga. Kita doakan agar adik Amanda cepat baik dalam mengikuti rawatan dan juga kena disiplin ya. Doktor, mungkin secara pemahaman ringkasnya kepada mereka yang mempunyai isu yang sama ini, apa yang perlu kita lakukan? Kita faham mencegah lebih baik, tapi bila dah berlaku ni, macam mana sebenarnya tipsnya doktor untuk mengelak dari perkara ini? Memang kita tak dapat elakkan penggunaan gadget di kalangan ibu bapa sekarang. Yang boleh saya sarankan kita pakai itu 20 minute rules. Itu the rules lah itu. 20 minit tengok gadget, 20 saat rehat dan 20 saat tu 20 kaki tengok jauh. Relaxkan mata. Duduk tepi tingkap so dia pandang jauh. Macam tu. Jangan continuous membaca. Lepas tu luangkan masa sebelah pagi ke atau sebelah petang, go for outdoor activity. Yang pandang hijau, kalau kita pandang kehijauan. Hijau boleh kena pandang jauh. Jauh. Kalau ada target lebih baik, main bola ke, tenis kan, atau football, target yang cuma jauh itu. Then the eye actually relax. Dengan open space itu, ada sinaran matahari akan menghasilkan hormon dopamin. Jadi dia mengelakkan rabun jauh. So, rabun jauh ini akan berbagi masalah kepada mata juga. Betul. Jadi Amanda dengar ya, Adik Amanda? Dengar. Dia semangat tu doktor. Sebab dah dapat balik kan. Dah semakin selesa dengan matanya. Jadi doktor, mungkin Amanda berpeluang untuk kembali dapat mata yang asal yang okey kan, tanpa pembedahan. Kalau benda ni detect awal dan parents sangat pasti disebabkan gadget, maksudnya juling itu tak ketara. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, baru start perasan. Jadi you stopkan gadget itu, benda itu boleh reverse, boleh membantu. Kalau sentiasa sudah juling itu, bagi lagi gadget, memanglah kena sampai tahap yang perlu dirawat lah, sampai dah dibedah lah. Kena bedah lah. Tapi first and foremost kita kena check power mata dulu, pakai cermin mata, betulkan penglihatan dia. Lepas itu berhentikan gadget atau kurangkan dan kita assess balik.
Ya. Dia biar juling tu boleh berkurangan. Tapi kalau nak hilang sepenuhnya, memang susah sikit lah. Sukar sikit lah. Ambil masa lah. Ambil masa. Ya, jadi kita harapkan agar Amanda dapat sihat tanpa pembedahan. Puan Rashidah, sama-sama kita doakan. Terima kasih. Sama kita doakan. Amanda, jaga-jaga mata tau. Ni baru awak cakap tadi tu, jaga mata, jaga hati. Tadi awak sangat. Actually, abang pun nak bagi tahu dekat Anip juga. Jaga mata, Nip. Betul. Hati baik. Amboi, Haziq. Doktor, terima kasih banyak. Terima kasih, Dr. Go. Ini pertama kali tapi memang penjelasannya sangat baik. Nanti kita jemput lagi, doktor ya. Ya. Jadi, inilah mata. Jagalah mata anda Okey. supaya dapat digunakan dengan baik dan kita dapat tahap yang maksimum, optimum. Betul. Okay, biar kita jaga mata, jaga hati, jangan jadi mata Mata yang mana satu? keranjang. Jauh betul perginya. Okey, Ya. yang penting ini panca indera yang sangat-sangat hebat untuk kita jaga kan. Dan sekali lagi terima kasih kepada semua. Amanda dan juga ibunya tadi pun terima kasih juga.